Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk kita menyambung pengajian kitab Zadul Ma'ad yang membincangkan berkenaan dengan sunnah Nabi SAW. Dan para ulama kita terlalu menasihatkan kita bahawa sesungguhnya bila matinya suatu sunnah, maka akan hiduplah satu bid'ah. Dan sebaliknya, jika kita menghidupkan satu bid'ah, maka akan matilah satu sunnah. Dan antara sunnah-sunnah yang digalakkan kita untuk melakukannya adalah salat kusuf, iaitu salat gerhana, yang kita akan bincangkan pada hari ini. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf. Fasal, iaitu bab dalam menjelaskan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat kusuf. Salat kusuf iaitu salat gerhana. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, ketika terjadi gerhana matahari, Nabi SAW keluar menuju masjid dengan cepat dan panik. Musri'an fazi'an, dalam keadaan takut. Fazi' ni panik, takutlah. Fazi'an yajurru rida'ah, sambil menyeritkan ridak ni. Ridak ni selendang, terjemah sini kan. Ridak ni kain atas. Kita bincang masalah kain kan, bab pakaian Nabi SAW. Bukan selendang macam Habib-Habib pakai tu, bukan. Itu selendang Yaman. Nabi pakai memang kain atas dan kain bawah. Ridak. Izar, ridak. Macam dua pakaian kain, macam pakai ihram. Yang pakai bawah tu dia panggil izar, yang atas tu dia panggil rida. Ya, rida. Bukan rida, rida dengan hamzah. Okey. Gerhana itu terjadi di pagi hari ketika matahari baru naik sekitar 2 atau 3 tombak. Rumhain atau 3 min tunu'iha. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Maksudnya salat gerhana ni solatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Pada rakaat pertama beliau membaca surah Al-Fatihah. Lepas baca doa iftitah tu, bacalah surah Al-Fatihah dan satu surah panjang dengan mengeraskan bacaan. Maksudnya baca kuat. Walaupun siang hari, biasanya solat siang ni baca perlahan kan. Tapi dia baca solat raya lah, baca kuat. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Kemudian beliau SAW rukuk dengan rukuk yang lama. Pernah buat tak solat gerhana? Dah buat kan? Dah pernah buat, tak ada panjang-panjang lah, cerita laju-laju lah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari rukuk dan berdiri lama, namun lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Ketika bangkit dari rukuk, beliau SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd. Kemudian beliau membaca dan rukuk kembali. Maksudnya Rabbana lakal hamd, kan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, baca. Sambung surah yang dia baca tadi, panjangkan lagi. Ya. Iaitu beliau SAW membaca dan rukuk kembali. Kemudian baca dan rukuk kembali. Beliau SAW memperlama rukuk ini, namun lebih singkat daripada rukuk yang
pertama. Faham tak ni? Senang kan? Maksudnya rukuk, berdiri balik, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd, kena baca balik surah tadi. Sambung. Kemudian rukuk balik, sami Allah liman hamidah balik, lepas tu sujud. Maksudnya ada 2 kali, ada 2 set. Sebelum ni 1 set saja, kali ada 2 set. Berdiri rukuk, berdiri rukuk. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk kemudian sujud hingga lama sekali. Syarat dia kena buat lama-lama, sunnah dia. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pada rakaat terakhir sama seperti yang dikerjakannya pada rakaat yang pertama. Maka di setiap rakaat terdapat 2 rukuk dan 2 sujud, sehingga dalam 2 rakaat terdapat 4 rukuk dan 4 sujud. Jadi 2 rakaat lah. Pada salatnya itu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat syurga dan neraka. Sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu macam dah nak ambil dah buah, dah nampak sangat kat depan tu, bahkan timbul keinginannya mengambil satu tandan buah syurga untuk yang diperlihatkan kepada para sahabatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang diazab di neraka, sehingga kan dalam hadis sebut dia macam bergundur sikit ke belakang sebab kepanasan tu. Beliau melihat wanita dicakar kucing disebabkan dia mengikatnya hingga mati kerana lapar dan haus. Bukan kucing saja, kalau beli ikan dia biar ikan tu mati lemah dalam tu, dia tak cuci kolam dia. Dia cuci, nak boleh ikan tapi tak kerti jaga. Dia abaikan. Bukan sekadar ikan, bukan sekadar kucing, ikan ke, turtle ke, hamster ke, semuanya akan gigit dia akhirat, cakar dia balik. Hati-hati. Lepas tu saya tak bela kat rumah, takut. Beliau melihat pula Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Siapa Amr bin Malik? Nama dia Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia orang yang pertama sekali bawa berhala dekat kaum Quraisy. Kita baca kisahnya, dia mimpi satu malam. Ada 2 kisah macam mana dia boleh bawa berhala ke Arab. Satu kisahnya dia sakit, kemudian dia pergi ke Syam, dan bila kat Syam dia nampak orang sembah berhala. Bila dekat Syam orang dapat sembah berhala, dia tengok berhala ni untuk apa, iaitu bila ada sakit apa ke, orang mohon hajat pada berhala tersebut. Lalu dia bawa berhala tu, bawa balik ke Mekah, lalu orang sembah. Ini satu kisah dia. Satu lagi dia bermimpi, iaitu mimpi ada orang alim, orang saleh kata ada patung-patung zaman Nabi Nuh yang tertanam. Lalu syaitan telah mimpikan dia berubah bentuk dalam bentuk orang yang saleh. Sebab kalau syaitan tu bentuknya asal, mesti dia ingat mimpi hantu, betul tak? Jadi mimpi orang saleh lah. Nampak macam orang saleh. Orang saleh tu kata apa? Kau koreklah lubang ni, patung sekian, patung sekian, patung sekian. Sebenarnya itu adalah patung orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh. Kan zaman Nabi Nuh kan banjir. Bila banjir tenggelamlah patung-patung tu semua. Lalu dikorek dan keluarkan balik. Lalu jadilah orang kembali menyembah berhala di bumi Arab. Bukan sekadar itu sahaja, dialah yang telah memulakan banyak bid'ah-bid'ah yang lain. Antaranya ialah dialah yang telah memulakan bid'ah binatang saibah. Saibah ni satu jenis binatang, unta ke kambing, yang tak ingat, yang kalau dah beranak sekian anak jantan, kemudian keluar anak betina, kemudian keluar anak jantan, maka unta tersebut dah tak boleh sentuh lagi dah. Yang kalau kita baca surah Al-An'am tu disebut, dia kata hadhihi an'amun wa hirthun hijrun la yata'amuha illa an yasha'u bi za'mihim wa an'amun hurmat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaihi iftira'an 'ala Allah iftira'an 'alaihi fadharhum wa ma yaftarun. Allah kata sayajzihim bima kanu yaftarun. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Maka dia kata ada binatang ni tak boleh makan, ada binatang ni tak boleh tunggang, ada binatang ini tak boleh sebut nama Allah Ta'ala. Bid'ah. Dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, buat benda-benda yang baru dalam agama. Jadi
Amr bin Luhai al-Huza'i ni, dia tarik usus dia dalam neraka. Jadi siapa yang pertama sekali bawa orang sembah kubur ni kat Malaysia ni, nanti kita nampak dia tarik tali perut dia kat dalam neraka kelak. Orang inilah yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim AS. Mengubah agama itu bid'ah. Nampak, dia mengubah agama, niat dia jahat ke niat dia baik? Niat dia baik. Niat dia ubah agama, masa tu niat dia baik. Dia bukan nak rosakkan agama. Niat dia supaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia ubah agama, itu bid'ah. Kalau benda tu jahat, nescaya orang lain akan halang. Nampak tak? Nescaya orang akan halang. Pasti kaum Quraisy semua akan halang perbuatan Amr bin Luhai ni. Apa kau buat ni? Tapi tak, orang anggap benda tu baik. Dia keluarkan patung-patung tu kononnya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan patung-patung wali. Sebahagian orang kita masukkan gambar wali-wali dalam rumah dia, penuh daripada depan pintu sampai belakang sampai dapur, menggambar tok guru dia. Dia kata, apa ni banyak benda gambar ni dia kata. Daripada awal sampai belakang. Sekarang ni patung dalam bentuk lain tak? Apa dia? Star Wars lah. Tapi orang tak sembah. Yalah. Anak kita ada Star Wars, dia tak kata, oh Star Wars, aku mohon kepadamu hajat. Mana ada. Dia tu dia tengok tu sebab dia suka saja. Dan itu untuk kanak-kanak je yang boleh. Orang tua tak boleh dah beli patung Star Wars. Nabi larang. Tak boleh ada patung dalam rumah. Cuma ada satu pendapat untuk kanak-kanak dikecualikan. Tak apalah, anak kita nak beli Star Wars ke, nak beli Iron Man ke, Incredible Hulk ke, Avengers ke, belilah, tak ada masalah. Walaupun Dr. Abdul Basit kata kalau boleh tak usah jugalah beli. Tak nak galakkan dia suka benda-benda macam tu. Tapi dah tertengok anak kita dah suka, nak buat macam mana? Tapi itu tak ada masalah. Dia tak syirik, dia tak kata wahai Avengers, dekatkanlah diri kami kepada Allah. Anak kita tak kata macam tu. Yang lebih teruk orang zaman sekarang, dengan matuk guru dia. Kenapa tak matuk guru ni letak kat rumah ni? Banyak sangat daripada depan pintu sampai dapur ni. Yalah, nak ingatkan dia tu kan memberi syafaat kita di akhirat kelak. La haula wala quwwata illa billah. Ini bentuk Amr bin Luhai yang baru. Ini Amr bin Luhai yang baru. Sebab tu lepas ni orang buat macam tu, kita gelar dia wahai Amr bin Luhai. Sebagaimana beliau melihat pula para pencuri barang milik jemaah haji disiksa. Nampak? Hati-hati. Zaman sekarang ada curi cara baru. Curi dengan suruh bayar dam. Garu kepala jatuh 3 helai, RM30, RM30. Sikit-sikit dam, sikit-sikit dam. Dia pau orang masuk dalam poket dia. Itu pencuri juga. Hati-hati ya. Pencuri barang ketika jamaah haji. Bahkan curi barang ni, apatah lagi barang orang ramai, dia panggil al-ghulul, khianat ni, khianat harta rampasan perang apa semua ni. Orang pergi jihad pun dia kena azab. Dan hadis sahih Muslim, ketika ada satu orang hamba yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, dia sedang mengemas barang di kenderaan Nabi, tiba-tiba dia kena panah dengan musuh, mati dia. Kemudian orang semua kata Masya Allah, syahid, syahid. Dia kata bal huwa finnar, bahkan di dalam neraka. Rupanya apa? Dia curi harta rampasan perang. Curi harta rampasan perang. Lalu para sahabat pun yang takut-takut semua terkeluarkan tali kasut, satu tali kasut yang terambil. Nabi kata itu tali kasut dari neraka. Soal lagi keluar 2 tali kasut. Itu 2 tali kasut dari neraka, Nabi kata. Hati-hati tuan rahimakumullah. Jangan khianat harta orang ramai. Dia kata dia nak kumpul duit untuk program dakwah, rupanya masuk poket dia. Kata untuk tahfiz, tapi masuk poket dia. Kata untuk anak yatim, masuk poket dia. Kata untuk Palestin, masuk poket dia. Untuk Syria, masuk poket dia. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kalau kita baca fatwa Syekh Salim Munajjid, bila orang sebut, dia kata kadang-kadang ustaz ni suka nak offer dia, kalau saya nak bayar zakat, saya boleh tolong. Lepas tu dia tak jumpa orang nak bayar zakat tu.
Nak buat apa? Terpakai gitu. Akhirnya terpakai. Berdosa dia. Patutnya kalau dia tak tahu ada kat mana nak salurkan, kata saya tak nak jadi wakil. Saya tak nak jadi wakil. Bahaya nanti. Okay? Sudah itu beliau SAW menyelesaikan salat dan menyampaikan khutbah yang sangat berkesan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Dan dari isi khutbah tersebut adalah sabdanya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Itu tanda antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya mengalami gerhana bukan kerana kematian seseorang, kerana pada berlakunya gerhana ni ketika matinya, ketika wafatnya anak Nabi SAW namanya Ibrahim. Lalu ada kepercayaan orang jahiliah masa tu, dia kata gerhana ni berlaku disebabkan kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang. Maka itu adalah satu akidah yang buruk, akidah yang menyeleweng. Bahkan itu termasuk percaya kepada ilmu perbintangan yang Nabi SAW melarangnya. Nabi kata ada sebahagian manusia yang menjadi kufur kerana bintang, dan ada yang beriman kepada aku. Seperti hari Nabi SAW, ketika satu hari Nabi salat subuh. Lepas salat subuh Nabi turun berpaling. Nabi kata malam tadi ada orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang, dan ada pula yang beriman kepada bintang dan kufur kepada Allah. Iaitu siapa yang mengatakan hujan malam tadi disebabkan bintang sekian dan sekian, maka dia telah beriman kepada bintang dan kufur kepada Allah. Dan barang siapa pula yang mengatakan bahawa malam tadi hujan bifadlillah, kerana pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang. Nabi SAW melarang kita percaya kepada perbintangan seperti yang zaman moden punya, percaya kepada horoskop dan seumpama dengannya. Horoskop dan seumpama dengannya. Begitu syirik kepada Allah, kerana beranggapan, apatah lagi kalau dia beriktikad bahawa bintang tu yang mendatangkan manfaat dan mudarat, maka kalau dia beriman bahawa bintang yang buat manfaat dan mudarat, maka dia syirik, kufur, terus keluar daripada Islam, kafir dia. Namun kalau dia kata bintang itu dia ada pergerakannya apa semua, memberi kesan kepada apa yang berlaku, itu juga syirik. Yang tak syirik, dia kata bintang tu hanyalah tanda kepada apa yang berlaku di muka bumi ni. Itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Contoh dia kata sebab apa berlakunya orang ni sekarang ni perangai lain macam, gerhana, bulan tengah gerhana, tarikan graviti tu kuat sikit, jadi otak tu dia punya saluran apa semua tak apa nak betul sangat, tu orang tiba-tiba jadi perangai tak apa-apa. Contohnya contoh yang ni berlakunya khilaf di kalangan para ulama, sama ada dia syirik ataupun tidak syirik. Sebagai ulama menjadikan mengharamkan, dia tak syirikkan, kata mengharamkan perbuatan tersebut sebab takut jadi wasilah kepada syirik. Dan ulama kata tak, kena sabit melalui kajian. Dan bahagian yang keempat, yang ni memang tak syirik langsung, adalah melihat bintang-bintang sebagai jalan, sebagai penunjuk jalan. Yang Allah Ta'ala kata apa? Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Wa alamat, sekarang menjadikan bintang itu sebagai alamat-alamat tanda. Wa bin najmihum yahtadun. Itu dalam surah An-Nahl. Dan surah Al-An'am pula Allah Ta'ala kata wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Allah Ta'ala kata dalam Quran, sungguhnya dialah yang telah menjadikan bintang itu supaya kamu litahtadu biha, supaya kamu mencari jalan dengannya, fi dhulumat, pada kegelapan, al-barri wal bahr, kegelapan darat dan laut. Itu orang Arab pada pasir pun dia tengok bintang untuk mencari arah. Bil barri wal bahr qad fassalna al-ayat, so kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami liqaumin ya'lamun, kepada orang yang mengetahui. Jelas tak masalah bintang? Itu ringkasan daripada apa yang kita ngaji dan kita bertauhid. Kemudian apabila kalian melihat hal itu, hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan bertakbir serta salat.
Sebab itulah ini bezanya orang yang beriman. Orang yang beriman bila melihat satu kejadian fenomena alam, dia tak kata ini kejadian alam menakjubkan apa semua. Dia mengagungkan kejadian tu. Patutnya kita agungkan si pencipta kejadian tersebut. Kata kita pelik orang kafir ni kan, dia agungkan kejadian tu. Bukan main lagi pergi ambil gambar, sanggup pergi dekat-dekat kan, berjam-jam tunggu. Kita orang Islam ni relax, tengok cerita ramah kat malam tu, tak ada apa pun kan, tak tunggu pun bulan. Yang orang kafir tengok, dia kaji fenomena tersebut. Baguslah kaji, tapi rupanya kaji untuk membesarkan makhluk tu. Lepas tu kita kata, kalau kita nampak satu kejadian ciptaan yang canggih, kita memuji makhluk ke kita puji kejadian saja? Mesti kita puji kejadian dan kita puji sekali penciptanya. Wah, ada iPhone 6, ya Allah, iPhone 6 ni canggihnya, gambar clear betul, jerawat semua nampak ambil gambar. Contohnya, adakah kita akan mengagungkan hebatnya iPhone, hebatnya, kita kata hebatnya pencipta, siapa yang cipta ni? Itu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok tanda-tanda kebesaran ni yang zahir daripada kita, si pencipta tersebut. Itu tujuan. Sebab tu Allah Taala kata, bila kamu nampak, berdoalah kepada Allah. Itu perasaan yang kita nak terapkan kita nampak gerhana tadi. Dan bertakbir serta salat. Bersedekahlah wahai umat Muhammad, demi Allah tak ada sesuatu yang lebih membuat Allah cemburu daripada perbuatan hamba lelakinya yang berzina dan hamba perempuannya yang berzina. Allah Ta'ala itu cemburu, bukan jealous. Sebab dia apa? Jealous itu aghyar, dia tak suka orang buat maksiat. Itulah hadis Nabi SAW. Nabi itu lebih cemburu daripada seorang lelaki yang melihat isterinya yang berzina. Allah Ta'ala lebih cemburu. Allah Ta'ala tak suka kita melakukan perbuatan zina tersebut. Wahai umat Muhammad, demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabakaitum kathiran wa dhahiktum qalilan. Kamu akan ketawa banyak, ketawa sikit dan akan menangis banyak. Ini daripada perkataan dari sifat khaufullah. Khaufullah. Khaufullah maksudnya apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud khaufullah? Maksud takut. Apa itu takut? Kata para ulama, takut itu adalah perasaan di dalam hati, rasa sakit dalam hati itu, dan rasa harakah, rasa pergerakan dalam hati yang tak tenang apabila kita menjangkakan sesuatu benda yang buruk. Tawakkuk, kita rasa kita menjangkakan suatu perkara yang buruk yang akan berlaku. Itu khauf. Macam kata anak awak belajar mana? Anak saya kena hantar kat Moskow lah. Kerja belajar kat Moskow. Kata kerja Moskow, Rusia sana. Jadi takut. Takut apa? Takutlah. Tak tahu apa yang berlaku kan. Yelah, mana tahu ada penjahat ke apa. Ni mana tahu tu maksudnya itu khauf. Tapi kalau takut kerana ilmu berkenaan, dah tahu dah akan benda yang buruk tadi, itu dipanggil khasyah. Itu dipanggil khasyah. Itu ulama kita bezakan lah. Jadi kat sini khaufullah, takut kepada Allah kerana tak tahu. Kerana ini khasyah, boleh kata juga khasyah kerana apa? Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, ini khasyah. Allah Ta'ala kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sunni yang takut kepada Allah, yang ada khasyah kepada Allah adalah al-ulama, iaitu orang yang alim. Jadi orang yang mengaji tapi tak takut kepada Allah, maka dia bukan ulama. Itu maksudnya. Untuk kata guru kami Syekh Abdul Razak Al-Badar, dia kata, kalau kamu datang satu kuliah tidak menambahkan rasa takut kamu kepada Allah, tinggalkanlah kuliah tu. Tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu madkhul. Madkhul maksudnya telah dimasuki sesuatu. Sama ada kamu sendiri ada dimasuki hati kamu, itu kamu menuntut ilmu kerana nakkan something, atau guru itu sendiri yang nakkan sesuatu daripada dunia. Beliau SAW mengatakan pula, sungguh aku telah melihat di tempatku ini segala sesuatu yang dijanjikan pada kalian, hingga aku berniat mengambil setangkai buah dari syurga
ketika kalian melihat diriku melangkah maju. Kan bila Nabi tengah solat tu, Nabi bergerak ke depan macam nak ambil buah tu. Okay? Dan aku melihat neraka sebagiannya membakar sebagiannya lain saat melihat aku mundur. Kemudian bila nampak neraka pula Nabi berundur. Para sahabat, kenapa Nabi solat ni ke depan berundur, ke depan berundur? Ustaz, Nabi bergerak 3 kali ke tak 3 kali? Wallahu a'lam bissawab. Dalam lafaz lain, aku melihat neraka, aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang lebih buruk daripadanya. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Mereka berkata, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kerana kekafiran mereka. Bukan kafir, kafir maksud kufurnya mereka. Adakah mereka kafir kepada Allah? Bukan. Mereka kafir kepada suami, kufur kepada suami, dan mereka mengingkari kebaikan mereka. Yakfurnal ashir. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka dalam waktu sangat lama, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka dalam waktu sangat lama, kemudian ia melihat darimu sesuatu yang buruk, maka dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan daripadamu. Itu tak betul. Yakfurna ashir. Maksudnya apa? Suami tidak buat baik banyak-banyak, sekali satu hari dia lupa nak belikan hadiah birthday. Dia lupa tarikh birthday dia, orang kita lah. Ataupun lupa tarikh anniversary, terus marah, dah lupa dah kebaikan-kebaikan sebelum tu. Bawa pergi London bercuti, bawa pergi China bercuti, dah tak ada dah. Contohnya. Ataupun dia ada rumah, dia jual rumah harga 300,000, dia tak bagi sesin pun kat bini dia. Terus marah, abang ni tak guna lah. Padahal sebelum tu bawa pergi China, bawa pergi Turki, bawa pergi ni, belanja ni, beli emas apa semua, lupa semua tu. Sebab satu kesalahan. Yakfurnal ashir. Contoh. Saya bagi contoh je. Contoh tak semestinya betul. Contoh. Dan isi khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang sebab tak buang sampah je habis semua cerita. Lupa buang sampah malam, berulat sampah tu dah berulat kan, lupa. Allah, abang lupa. Itulah abang ni keluar habis semua keburukan-keburukan korek. Barakallahu fikum. Di antara isi khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahawanya kamu akan diberi cubaan dalam kubur. Cubaan ni ibtila, maksudnya azab kubur ataupun soal di kubur, seperti atau hampir sama dengan fitnatul dajjal. Salah seorang kamu didatangi dan dikatakan padanya, apa yang engkau ketahui tentang lelaki ini, iaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kita masuk dalam kubur, nanti malaikat akan datang, kata, apa kena kata kamu tentang lelaki ini? Lelaki ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Atau beliau mengatakan, orang yakin akan menjawab, dia adalah Muhammad, utusan Allah. Dia datang kepada kami membawa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, maka kami menyambut dan beriman serta mengikutinya. Dikatakan kepadanya, tidurlah dengan baik, sesungguhnya kami telah mengetahui bahawa engkau adalah orang yang beriman. Bahkan dalam setengah riwayat pula dia kata apa? Dia tunjuk kat neraka dulu. Dia tunjuk kat neraka dulu, kata, inilah tempatnya kalau kau tak dapat jawab sebenarnya, tapi alhamdulillah aku dapat jawab, ini tempat kau. Sebalik pula je. Dan dikatakan pula bagi orang yang ragu-ragu, orang munafik, nifak ni nifak akbar lah, nifak i'tiqad, iaitu orang yang dalam hatinya memang dia benci Islam, tapi zahirnya menzahirkan keislamannya. Dan beliau mengatakan orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Islam, hati dia masuk Islam sebab orang lain pun Islam juga, dia tak yakin dengan kebenaran Islam itu sendiri, maka dia kata, aku tidak tahu. Nampak tak dengar ni? Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Diucapkan tak? Diucapkan, tapi hati dia tak percaya, ragu-ragu. Sebab itulah ini dipanggil nifaq akbar, ataupun kita kata kufur ar-raib. Kufur kita kata ragu-ragu, kufur syak. Kufur syak dia panggil. Kufur ada banyak kan, kufur iba, kufur menolak, kufur juhud, kufur istikbar,
kufur nifaq. Dia panggil kufur syak. Hatinya syak antara betul ke tak betul Islam tu. Kita yakin Islam tu betul, tapi bila datang setengah-setengah maklumat kita rasa syak. Betul ke Islam ni menindas wanita? Dengar kan macam tu. Itu tak dikira syak. Syak ni antara betul ke tak betul Islam ni. Itu kufur syak. Itu juga ada syak pada agama. Contohnya batal ke tak batal sembahyang contohnya. Itu syak juga tu. Tetapi itu lain. Ini syak yang antara betul ke tak betul Islam ni. Ini berlaku pada Abu Umair. Ya, Aba Umair Bama fa'alan Nughair. Abu Umair, pakcik dia sendiri, pakcik dia munafik. Pakcik dia yang bela dia daripada kecil sampai dia dah umur memayis. Dan satu hari dia dengar pakcik dia kata, aku ni masuk Islam sebab nak try je, mana tahu Islam ni betul. Mana tahu Islam ni betul. Mana tahu. Dia report kepada Nabi SAW. Dia kata, walaupun pakcik tu aku sayang, tapi aku tahu dia seorang yang munafik, nifaq. Maksudnya masuk Islam dalam keadaan hatinya tak ragu-ragu terhadap kebenaran Islam. Betul Allah Ta'ala kata apa? Wa fi raibihim yataraddadun. Orang munafik ini, orang macam ni, raibihim yataraddadun, dalam kekeliruan mereka yataraddad. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Nampak Islam kuat dia, Islam betul. Nampak Islam lemah, Islam tak betul. Nampak Islam tiba-tiba nampak ISIS, Islam tak betul. Nampak kan? Islam betul. Nampak tak orang macam ni? Yataraddadun. Maka ini bahaya. Waktu kita kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul Salasa, dia karang satu kitab namanya Usul Salasa, 3 landasan utama. Dia nak ceritakan masalah ni lah sebenarnya. Dia kata Usul Salasa wa adillatuha, 3 landasan utama dan juga penjelasan dengan dalil-dalilnya, supaya kita terima agama ni dalam keadaan yakin. Kalau orang tanya, kenapa kamu Islam? Sebab saya lahirkan Islam lah. Tak betul. Kenapa kamu Islam? Sebab saya yakin Al-Quran tu betul, sunnah Nabi tu betul. Al-Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada kita jalan yang benar. Kalau kita tak mampu untuk mengetahui jalan yang benar melainkan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu akidah kita yang benar. Macam orang yang sangsi tentang example hukum Allah yang question dia punya relevance kan, macam mana tu position dia, adakah termasuk dalam ditakuti mereka termasuk dalam golongan ditakuti. Saya nak hukum pun tak berani tapi saya kata ditakuti mereka itu termasuk daripada golongan ini yang masih ragu-ragu terhadap Islam, ragu-ragu terhadap hukum tak, Islam. walaupun dia tetaplah macam kita jugalah yang percaya dengan Islam, tetapi ada sedikit keraguan tu pertama kita kena jelas tentang apa-apa lah, tentang syariat ke, tentang adab ke, apa-apa lah. Kalau keraguan, kita kena hilang keraguan dia dulu. Kalau dia mengaku dia Muslim, dia mengaku dicintakan Allah dan Rasulnya, tapi pada certain bab dia rasa macam tak mahu percaya sangat. Bukan tak percaya, tetapi sangsi lah. Percaya tu percaya, tetapi ada doubt sedikit. Kadang-kadang lebih-lebih lagi apabila banyak artikel-artikel dibaca tentang comparison lah kan. Contohnya isu apa ni? Isu hukum Islam Tak kisahlah hukum ke ataupun apa-apa yang ada dalam Quran tu. Bagi satu contoh. Tak nak bagi tahu boleh buat okey, yang paling mudah sekarang adalah hudud lah kan. Tapi itu sebagai example. Jadi banyaklah pihak-pihak yang mengatakan begini. Tapi tidaklah semuanya yang menyokong. Ada memberi kesangsian. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran hukum hudud ni, surah An-Nisa saya. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima anzalallah wa ila ar-rasul. Apabila tak kamu lihat kepada orang yang mendakwa dia beriman kepada yang turunkan kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan, bima anzalallah wa ila ar-rasul. Wa idza qila lahum ta'alu, bila dikatakan kepada mereka, marilah berhukum kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak nak. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, marilah kita berhukum dengan hukum Allah. Dia tak nak. Dia nak yuriduna an yatahakamu ila at-taghut,
faqad umiru an yakfuru bih, sedangkan mereka itu disuruh untuk menolak hukum tagut tadi. Wa yudhillahum asyaitanu dhalalan ba'ida, dan Allah Ta'ala telah menyesatkan dengan kesesatan yang jauh. Nabi dia katakan kepada mereka, mai sini kepada Allah dan kepada Rasul. Dia kata apa? Ra'aital munafiqin, kamu akan lihat orang munafik itu yasudduna anka sududa. Kamu akan lihat orang yang munafik itu akan menghalang kamu dengan halangan yang sangat kuat untuk halang kamu daripada menjalankan hukum Islam. Allah kata apa tadi? Tak kamu lihat orang yang mendakwa dia beriman kepada Allah dan kepada Rasul, mereka itu nak berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Islam ini dia kena ambil sempurna. Kamu tak boleh ambil sebahagian hukum Islam kemudian kamu tolak sebahagian hukum yang lain. Dalam hadis dan ayat tersebut dia kata, kalau kamu itu betul-betul orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kamu rasa Allah Ta'ala dan Rasul ni lah yang paling betul sekali dalam dunia ini, maka pasti kamu akan kata hukum Islam tu yang paling betul. Bila kamu ragu-ragu kepada hukum yang Allah Ta'ala telah turunkan, maksudnya kamu ragu-ragu kepada Allah dan Rasulnya. Itu Nabi SAW, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bila dibacakan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil, takutilah kamu kepada orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut-takut akan terkena pada mereka fitnah ataupun terkena pada mereka azab yang pedih. Imam Ahmad tanya, kamu tahu tak apa itu fitnah? Fitnah itu bila dibawakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kamu nak ambil pendapat yang lain, itu fitnah. Lepas kalau kita kata Islam tu maksudnya apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu tunduk kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan berikan ketaatan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri pada syirik dan ahli syirik. Bagaimana kamu kata kamu ni Islam, kemudian kamu tidak memberikan ketundukan yang sempurna kepada Allah Ta'ala? Dan banyak lagi ayat yang lain. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ketahuilah demi Tuhanmu, sungguhnya tidak beriman kamu ini, maksudnya tidak belum betul-betul beriman dengan iman yang sebenar, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka itu berhukum kepada kamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka perselisihkan. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan mereka tidak akan ada haraj, rasa sempit hati terhadap apa yang Allah Ta'ala telah turunkan. Tak rasa sempit hati, ya apalah hudud ni, ganas, tabir, apa semua, babarik, apa semua. Dia tak ada rasa perasaan tu. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan ketundukan yang sempurna. Maksudnya dia kena cek balik iman dia. Dia kena cek balik iman dia. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa suruh baca artikel-artikel orang kafir ni? Siapa suruh? Suka sangat nak baca artikel fulan dan fulan, kononnya ahli orang pandai lah, kononnya bijak pandai. Tak, bukan orang kafir, Ustaz, orang Islam sendiri. Ya, sama orang Islam lah, yang 25 orang malaun tu. 25 orang mal'un. Sekarang lebih dah 30 dah. Dah 30 dah? 30 mal'un. Zaman Nabi SAW, orang munafik nak lawan Nabi, sorok-sorok tau. Orang munafik bila ucap tadi kan, kes ayat tadi saya baca tadi kan, mereka nak berhukum dengan hukum tagut itu. Kes dia pasal ada seorang Yahudi bergaduh dengan orang munafik. Orang Yahudi kata, jom kita berhukum dengan Muhammad, kita jumpa Muhammad, selesaikan masalah kita bergaduh ni. Sebab Yahudi tahu Nabi Muhammad akan hukum dengan adil. Tak, yang Yahudi kata, yang munafik kata tak, kita jumpa kau punya ketua Yahudi kau. Sebab apa? Orang ketua Yahudi ni akan ambil rasuah. Nampak tak? Barakallahu fikum. Nifaq. Jadi kita kata bermasalah 30 orang ni. Kita bawakan dia. Zaman Nabi SAW, munafik dia menyuruh nak menentang. Belakang-belakang dia cakap, bila depan Nabi kau cakap macam ni ke? Mana ada ya Rasulullah, main-main je. Mana ada Rasulullah tak cakap. Zaman sekarang tak. Nifaq itu dizahirkan. Kami memang rasa tak sesuai hukum Islam zaman sekarang, dengan penuh bangga dan kata kami lah intelektual Melayu Islam.
La haula wala quwwata illa billah. Waktu kata guru kami kata, zaman sekarang nifak dizahirkan, tak macam zaman dulu. Nifak tu disorok-sorokkan. Nifak yang dizahirkan inilah yang orang panggil, minta maaf sebut, zindiq. Zindiq. Nifak yang dizahirkan. Apa maksud nifak? Nifak akbar ada 6. Antara nifak akbar ialah membenci sebahagian hukum Islam walaupun dia mengamalkannya. Contohnya, dia benci hijab walaupun dia pakai hijab. Jangan pasal kau pakai hijab ni. Kalau aku tak pakai hijab kau tu aku kafir pula. Dia pakai. Ikut hati menyampah aku. Contoh. Asal aku pergi sembahyang Jumaat ni, menyampah aku sembahyang Jumaat ni. Dah lah 2 jam, panas, jam lagi, masjid pula ramai orang, lecak-lecak dalam bilik ni, bilik air. Nampak? Nampak tak? Leceh 2 jam lebih. Kat belakang sekali saya. Lepas tu dia bagi. Tapi asal kau pergi juga? Kalau aku tak pergi, orang kata aku kafir pula. Hati dia benci, tapi walaupun dia amalkan benda tersebut. Ini nifak akbar. Nifak akbar, keluar daripada Islam. Cukuplah, sambunglah. Kan tak habis solat jahana ni. Pada jalur yang lain dikutip oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahawa ketika beliau memberi salam, beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Kan kita tahu khutbah mesti ada puji Allah dan menyanjungnya. Bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bahawa dirinya adalah hamba dan utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau bersabda, wahai sekalian manusia, aku memohon pada kalian di atas nama Allah, as'alukum billah. Ini beza kalau kita minta saja, kita wajib tolong tak? Ji tolong Ji bagi RM10. Dia ada hak untuk tolong atau tak tolong. Tapi wajib atau muslim menolong hamba-Nya yang dalam kesusahan. Tapi kalau saya kata, wahai Haji, aku memohon RM10 di atas nama Allah, maka dia lagi kuat daripada permintaan yang pertama. Tapi dalam kitab Tauhid disebut tak bolehlah minta benda lekeh di atas nama Allah Ta'ala. Contohnya, aku mohon di atas nama Allah, bagilah sikit karipap tu. Tak boleh. Jangan gunakan nama Allah pada tempat-tempat yang lekeh. Macam ni memang dia lapar sangat, lainlah. Lapar 3 hari tak makan, nampak ada orang beli karipap dia ketul, aku mohon kepada Allah, bagilah aku 1 karipap. Boleh. Dia tak jadi lekeh. Dia tak jadi permintaan yang lekeh, permintaan yang betul. As'alukum billah. Nabi bila kata aku minta kamu dengan atas nama Allah, maka ini dia lain daripada dia level dia lain. Maksudnya Nabi betul-betul minta kita buat benda tersebut. Anshudukum billah. Dan kata unshidukum billah. Ketahuilah sungguhnya bahawa aku mengurangi sesuatu, kalian mengetahui bahawa, apakah kalian mengetahui bahawa aku mengurangi sesuatu dalam menyampaikan risalah Rabbku? Hendaklah kalian memberitahukan kepadaku tentang itu. Maksudnya Nabi kata, adakah aku ni tak sampaikan habis? Nabi, adakah aku ada rasa kurang, aku tak menyampaikan cara betul-betul kat kamu ni semua? Ustaz tanya, betul, jelas ke, faham tak ni? Macam tu lah. Itulah lebih kurang. Seorang lelaki berkata, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu. Nashhadu annaka qad ballagta risalati rabbik. Kami telah bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu. Wa nasahta li ummatik, dan kamu telah memberi nasihat kepada umatmu. Wa qadaita alladhi alaik, dan kamu telah menjalankan segala kewajipan yang telah diwajibkan ke atas kamu. Nabi dah ajar habis ke belum? Nabi dah ajar habis dah. Nabi tak pernah ajar kita zikir menari-nari. Apa kecoh sangat fasa fatwa menari tak menari? Nabi dah ajar habis. Nabi ajar ke zikir tu mesti buat menari-nari?
Tak habislah cerita kat situ. Itu susah sangat. Macam-macam fashion kan. Macam-macam fashion lah. Tu fatwa Hakim kata lain, surat khabar kata lain. Fatwa Hakim kata tak boleh zikir nari-nari. Jangan melampau-lampau. Dan itu jangan menari terlompat-lompat macam break dance apa semua. Nari-nari. Keluar surat khabar, kerajaan Hakim membenarkan. Dan Hakim benarkan hanyalah zikir gerak-gerak macam ni je yang dibenarkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerak macam tu je. Seperti hadis Nabi SAW, seperti hadis sebagai satu hadis riwayat bahawa para sahabat ni macam pokok yang bergerak bila dia berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Macam tu kan? Dan tegak berjam-jam subhanallah, subhanallah. Mesti kita ada sikit gerak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu. Itu yang jadi benarkan. Tu lompat-lompat macam ni tak benar. Siap pegang tiang tu. Kemudian kita tu datang ni, kemudian keluar surat apa kata dibenarkan. Allahul musta'an. Ha? Tak ada, tak tahu lah ditwist ke berita tu. Wallahu alam. Wallahu alam. Salah. Siapa kerja surat khabar ni? Tolong nasihat sikit surat khabar ni, jangan buat fitnah. Allah kata innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu. Orang yang suka menyebarkan fahisyah, menyebarkan kejahatan pada orang yang beriman, Allah Ta'ala akan azabnya dengan azab yang pedih. Jangan, hati-hati tu. Itu bahaya. Surat ayat tu patutnya letak kat depan syarikat surat khabar ni, besar-besar tampal kat dinding. Bagi tahu awal-awal, jangan sebarkan. Okey, apa jadi? Dah sampaikan belum? Kemudian dia bersabda amma ba'du. Amma ba'du. Saya sebut tadi kan, sungguhnya beberapa orang mengatakan bahawa gerhana matahari dan gerhana bulan serta hilangnya bintang-bintang ini dari tempat terbitnya disebabkan kematian tokoh-tokoh agung di antara penghuni bumi. Sungguh mereka itu telah berdusta. Akan tetapi ia adalah suatu tanda di antara tanda-tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai pelajaran oleh hamba-hambanya. Apa pelajaran daripada gerhana ni? Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat sukati kat bumi ni macam mana yang dia boleh lakukan. Kalau dekat bumi yang besar ni Allah Ta'ala boleh buat macam ni yang dikehendaki, apatah lagi pada kita yang makan pagi berak petang ni. Betul? Matahari dan bulan makhluk Allah yang besar lah, hebat. Sampai kaum Nabi Ibrahim pun sembah kan. Sampai Nabi Ibrahim terpaksa berhujah dengan dia pun. Besar matahari, besar. Kita dekat matahari terbakar kita. Matahari demi Allah, kalau matahari tu dekat dengan beberapa kilometer saja dekat bumi ni, saya akan terbakar bumi ni. Panas. Tapi Allah Ta'ala boleh buat suka hati yang dia boleh tenggelamkan kepanasan api tu. Ini apa tak lagi kita yang tak ada benda ni, kena sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Ali radhiyallahu anhu kata, aku pelik dengan manusia ni, sombong sedangkan dalam badan dia najis banyak. Macam mana dia sombong sedangkan badan dia najis? Badan dia najis. Disebabkan kematian tokoh-tokoh tadi akan dilihat siapa yang bertaubat di antara mereka. Macam mana Allah Ta'ala boleh gelapkan bumi ketika siang yang waktu siang boleh gelapkan bumi, itu Allah Ta'ala boleh jadikan hari kiamat gelap. Kita boleh tengok gerhana ni, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara ibadah ketika gerhana adalah bertaubat kepada Allah. Demi Allah, aku telah melihat sejak aku berdiri salat segala apa yang kamu alami dari urusan-urusan dunia dan akhiratmu. Dan sesungguhnya wallahu alam, hari kiamat tidak akan terjadi hingga muncul 30 pendusta. Nampaknya 30 orang akan menipu. Dajjalun kadzabun, dajjalun 30, Nabi SAW 30 orang yang mendustakan. Maksudnya akan banyak tak orang yang sesatkan manusia? Banyak. Jadi jangan ingat semua yang pakai kopiah semua betul belaka, tak. Termasuklah yang cakap ke depan ni. Jangan ingat betul, jangan ingat semua betul. Jangan ingat pakai kopiah, ada janggut, atau haji bukan haji. Orang lain.
Pakai serban, janggut, debat, semuanya mengajak kepada kebenaran. Orang kita dia tengok serban, tengok juga, hebatlah Syekh, tengok janggut dia, ya Allah, putih macam wali. Apa yang Dajjal. Dan paling akhir sekali, yang si buta sebelah, yang ni Dajjal, Dajjal Masih tu, Masih Dajjal. Mata kiri yang tertutup, buta. Bukan dia mata tengah tu. Kan? Dia yang kata mata tengah tu. Sekali keluarlah, kecohlah dalam Facebook seorang budak yang dilahirkan di Israel dengan satu mata tu. Kesian budak, tak pasal-pasal lah panggil Dajjal. Ini kan mata kirinya buta. Mata kirinya buta, maksudnya ada mata kanan lah. Seakan ialah mata Abu Tahya dari Sisi Ahmad ialah Abu Yahya atau Abu Tahya, seorang tua dari kalangan Ansar yang berada di antaranya dengan kamar Aisyah. Macam mata dia buta, sama macam seorang sahabat, sebelah mata sebelah dia buta. Tapi bukanlah maksudnya semua yang ada mata macam tu semua jadi Dajjal. Ni sahabat ni, orang Ansar ni. Orang kita tu suka tengok kita, Pak. Sebab Dajjal ni badan rendah, rambut kerinting. Habis saya ada 2 ciri dah, badan rendah tu dah ada lah. Sebaik rambut lurus. Itu nak main macam tu je, main Dajjal. Apa manusia ni? Tengoklah apa yang dia cakap. Tengoklah apa yang dia ajak, Quran dan Sunnah, hadis Nabi SAW. Dan kapan ia keluar, bila ia keluar, niscaya ia akan mengaku sebagai Allah. Barang siapa beriman padanya, membenarkannya dan mengikutinya, tak akan bermanfaat baginya kebaikan dari amal-amal terdahulu. Jadi kafir, ini buat syirik kepada Allah. Barang siapa mengingkarinya dan mendustakannya, nescaya dia tidak akan diazab kerana sesuatu dari amalannya terdahulu. Tapi terpaksa menghadapi ujian yang berat lah. Sebab Dajjal nanti akan setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, ada hari tu. Terbalik. Ada satu hari macam seminggu, ada satu hari macam sebulan, ada satu hari macam setahun. Panjang. Ketika panjang tersebut maka Dajjal dia boleh tahan hujan masa tu. Tempat tu tak hujan, dia tahan. Jadi orang-orang yang beriman, yang tak nak beriman dekat dia, tak nak percaya dekat dia tu, dia akan tahan hujan, dia akan tahan makan, dia akan tahan minum dengan izin Allah. Ketika itulah diuji. Kalau tengok anak mati sebelah, tak makan, kan, orang yang kita sayang kiri kanan semua masa tu mati, nak beriman tak dengan Dajjal? Masya Allah, bukan benda yang mudah masa tu. Janganlah nak mengada, bagi aku jumpa Dajjal, aku nak lawan kan. Jangan ada. Nabi kata, siapa yang mendengar tentang Dajjal, man sami'an Dajjal falyan'a anhu, siapa dengar tentang Dajjal, lari jauh-jauh. Bukan kata pergi lawan, tak. Nabi kata suruh lari jauh-jauh. Begitu juga dengan Dajjal yang kecil. Bila dengar Dajjal kecil ada, lari. Jangan dengar dengan dia nak dengar kuliah dia. Saya nak dengar semua ustaz. Saya nak jadi orang yang objektif. Objektif, subjektif? Objektif lah. Saya jadi orang yang ilmiah. I hear from both party. Kalau nak dengar daripada dua-dua grup lah, kita adil. Nak wakil. Dia kata, apa yang menyebabkan kamu rasa kalau kamu dengar kat dia, kamu tak terpengaruh kan dia? Iman kamu kuat sangat ke? Hebat sangat ke ilmu yang ada pada kamu tu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila datang orang bid'ah nak baca ayat Quran, kata tak baca. Ni ayat Quran ni, wahai Ibnu Abbas, ayat Quran, tak payah baca. Quran tu betul daripada Allah. Nanti kau tambah tafsiran kau buat tafsiran yang sesat, nanti termasuk dalam hati aku. Bila aku termasuk dalam hati aku, bukan boleh keluar. Bila dah masuk dalam kepala boleh keluar ke? Mana boleh keluar? Apa yang umur 17 tahun melekat lagi dalam kepala kita, apa yang kita buat dulu. Dah taubat buat macam mana pun, ada lagi melekat lagi perasaan dan juga pengalaman yang kita pernah rasa masa kita buat jahat dulu. Otak kita bukan boleh ribut-ribut macam tu. Barakallahu fikum. Begitu juga dengan ahli bidah.
Ahli bid'ah, mana para sahabat tutup telinga, datang ahli bid'ah tutup telinga, tak dengar. Asal kau tutup telinga ni? Tak dengar ahli bid'ah cakap. Kita tak, kononnya tak apa, dengar kuliah dia bagus tak? Dia memanglah dalam bab akidah tak boleh ambil, tapi dalam bab pandai-pandai lah engkau. Engkau lagi hebat, mana boleh asingkan, mana boleh ambil, mana tak boleh ambil. Bila ahli bid'ah tinggalkan. Lepas tu tidak boleh mengaji daripada ahli bid'ah. Jangan pergi campur-campur. Sunnah pun pergi, bid'ah pun pergi. Itu amalan dia campur tu. Sunnah pun ada, bid'ah pun ada. So apa kau buat sunnah ni? Sebab ustaz kata ni sunnah. Sebab kau buat bid'ah, sebab ustaz tu kata okey. Allah musta'an. Barang siapa mengingkari semua ini tidak akan diazab kerana satu amalan terdahulu. Sungguh ia akan menguasai bumi seluruhnya kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis. Kalau siapa dengar pasal Dajjal, lagi-lagi dah cepat ke Mekah. Lagi-lagi dah cepat ke Mekah dan Madinah. Sungguh orang-orang yang beriman akan berkumpul di Baitul Maqdis, lalu mereka mengalami goncangan gempur yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Ta'ala akan membinasakan Dajjal bersama bala tenteranya hingga di pangkal tembok, atau beliau mengatakan asas tembok serta akar kayu berseru, wahai orang Muslim, wahai orang mukmin. Orang Yahudi di belakangku. Bukan akar kayu, terjemahan tak betul tu. Batang pokok aslu syajarah, bukan akar aslu syajarah. Batang pokok tu sendiri. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Batang pokok tu sendiri akan kata, wahai Muslim, belakang aku ada Yahudi. Yang ni sebagian kata pokok apa tu? Pokok warqat kan. Sebagian kata pokok warqat, yang kata Syekh Arifi, yang orang Yahudi tengah sibuk tanam sekarang ni. Wallahu a'lam. Dia kata belakang tu ada orang kafir, kemarilah dan bunuhlah dia. Bukan maksudnya rasisnya Islam ni suruh bunuh Yahudi, tak. Masa tu perang. Masa perang bunuhlah. Beliau bersabda, peristiwa itu tidak terjadi sehingga kalian melihat hal-hal yang urusannya demikian berat dalam jiwa-jiwa kamu. Dan kalian akan bertanya di antara kamu, apakah Nabi kalian menyebutkan tentang perkara ini? Dan hingga gunung-gunung bergeser pada tempatnya. Dan kemudian sesudah itu langsung diikuti dengan peristiwa kiamat. Bayangkan kalau kita dengar Nabi cakap macam tu. Barulah dia punya feeling tu, kita khutbah tu. Seronok tak? Barulah terkesan dengan khutbah yang sangat terkesan. Sebab boleh cerita pasal daripada permulaan kehidupan sampai akhirat, apa yang kita bakal akan jumpa. Yang akan menakutkan kita ni benda yang bakal kita akan betul tak? Alhamdulillah. Nabi SAW, para sahabat kata Nabi menjelaskan tentang Dajjal macam mana Nabi ajar tentang salat. Nabi jelaskan tentang Dajjal macam mana Nabi jelaskan tentang salat. Maksudnya detail. Atas kita lah untuk mengaji pula bab Dajjal ni, supaya kita boleh elakkan sama ada Dajjal kecil maupun Dajjal besar. Dua-dua kita elakkan. Penjelasan tentang perbezaan sifat salat kusuf. Salat gerhana ni ada beberapa style, ada beberapa cara yang semuanya sabit daripada hadis Nabi SAW. Itulah yang dilukis secara akurat daripada beliau SAW tentang sifat salat kusuf gerhana dan khutbahnya. Namun terdapat juga beberapa riwayat yang menyatakan Nabi SAW mengerjakan salat kusuf dengan sifat-sifat yang lain, di antaranya setiap rakaat 3 kali rukuk. Berdiri, rukuk, berdiri, rukuk, berdiri, rukuk, berdiri, sujud. Setiap rakaat 4 kali. Yang ketiga sama seperti solat biasa, yang ini 1 kali rukuk untuk setiap rakaat. Ini juga ada juga. Para imam besar tidak membenarkan sifat-sifat ini. Seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, mereka menganggap sifat-sifat ini keliru. Asy-Syafi'i ketika ditanya oleh seorang bagaimana meriwayatkan Nabi SAW salat 3 kali rukuk di setiap rakaat, maka beliau, Imam Syafi'i berkata, aku bertanya kepadanya, apakah engkau berpendapat demikian? Orang itu berkata, tidak. Akan tetapi mengapa engkau mengamalkannya sementara ia adalah tambahan atas hadis kamu, yakni hadis 2 rukuk pada setiap rakaat? Aku berkata, ia dinukil dari jalur munqati' yang terputus, sementara kami tidak menerima hadis munqati' terputus bila hanya diriwayatkan secara tunggal. Maksudnya tak ada penyokong-penyokong yang
lain. Di samping itu hadis tersebut menurut kami wallahu alam memiliki kekeliruan. Al-Baihaqi berkata adapun yang dimaksud munqati' sini adalah perkataan Ubaid bin Umar disebutkan kepadaku bahawa aku benarkan Atha berkata menurutku orang yang dimaksud adalah Aisyah al-hadis. Dan hadis riwayat disebutkan beliau rukuk pada setiap rakaat sebanyak 3 kali rukuk dan 4 kali sujud. Qatadah berkata diriwayatkan daripada Atha dari Ubaid daripada Aisyah 6 kali rukuk pada 4 kali sujud. Atha menisbahkan periwayat ini kepada Aisyah atas dasar perkiraan dan dugaan bukan menurut keyakinan. Atha yang kata. Maka Atha bukan sahabat, Atha ni tabi'in, maka terputus. Maka demikian dikatakan pernyataan tersebut akurat berasal daripada Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dinukil dari Urwah dan Amrah dari Aisyah keterangan yang menyelisihinya. Pelik Macam mana pula ada riwayat lain yang kata Aisyah buat lain. Sementara Urwah dan Amrah lebih khusus dan dekat dengan Aisyah. Urwah bin Zubair, dia adik-beradik anak saudara Aisyah sendiri. Kan? Zubair kahwin dengan Asma kan? Sementara Urwah dan Amrah lebih khusus dari dengan Aisyah dibanding dengan Ubaid bin Umair. Ditambah lagi mereka adalah dua orang yang demikian riwayat keduanya lebih patut dinyatakan accurate. Maksudnya lebih patut adalah 4 rakaat, 4 kali rukuk tadi. Jadi 6 kali itu keliru terhadap Aisyah. Beliau berkata pula ada pun keliruan disitir Imam Syafi'i, aku kira adalah hadis Atha dari Jabir terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW pada hari Ibrahim puteri beliau meninggal dunia. Maka Nabi SAW berdiri lalu salat mengimami manusia 6 rukuk pada 4 sujud. Al-Baihaqi melanjutkan barang siapa memperhatikan kisah hadis ini di kisah hadis Az-Zubair, dan saya mengetahui keduanya mengisahkan satu kejadian. Sebab kejadian itu berlaku sekali saja. Macam mana boleh sekali boleh jadi 4 boleh jadi 6 pula? Nabi sembahyang sekali. Dan salat yang dikhabarkan dari kedua hadis ini hanya 1 kali dikerjakan oleh Nabi SAW, iaitu pada hari putera beliau Ibrahim AS meninggal dunia. Jadi kalau orang tanya berapa kali Nabi buat? Sekali je. Berapa kali gerhana? Wallahu alam, sekali je kot. Masa ketika Nabi dah jadi Rasul, sekali je lah. Wallahu alam bis-shawab. Lepas tu dah ditanya, orang tanya saya berapa kali? Sekali. Walaupun ada sarjana-sarjana lain yang kata lebih daripada sekali. Beliau berkata kemudian terjadi perbezaan antara Abdul Malik yakni Abi Sulaiman dari Atha dari Jabir dengan Hisham ad-Dustuwai daripada Abu Zubair dari Jabir daripada tentang jumlah rukuk pada setiap rakaat. Maka kami dapati riwayat Hisham lebih patut diterima, iaitu 2 kali rukuk pada setiap rakaat. Dan di samping Abu Zubair lebih pakar daripada Abdul Malik. Riwayat tentang jumlah rukuk selaras juga dengan riwayat Amrah dan Urwah dari Aisyah. Riwayat Kathir bin Abbas bin Atha dari bin Yasar dari Ibn Abbas, riwayat Abu Salamah dari Abdullah bin Umar dan riwayat Yahya bin Sulaiman serta yang lainnya. Lebih lagi riwayat Abdul Malik dan Atha berbeza dengan perawi lain yang juga menukil dari Atha. Ibn Jurayj Naqatallah meriwayatkan dari Atha dari Ubaid dan Umar dengan lafaz 6 rukuk pada setiap sujud. Maka riwayat Hisham dari Abu Zubair dari Jabir yang tidak mengalami perbezaan versi serta selaras dengan jumlah riwayat itu lebih patut diutamakan dan diterima daripada dua riwayat Atha yang salah satunya dibangun atas dasar prasangka dan satunya lagi mungkin daripada dirinya oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman seorang perawi yang sering melakukan kekeliruan pada sejumlah hadis. Maksudnya bukan setakat Atha tu dia riwayatkan secara keliru daripada Aisyah. Yang kedua, Abdul Malik bin Abi Sulaiman itu juga ialah perawi yang sering melakukan kekeliruan. Macam kita lah. Cuba cerita balik apa Ustaz ajar semalam. Mesti tak sama punya. Mesti campur-campur punya. Macam kita lah. Sering keliru. Nak pula buku nota hilang pula lepas tu. Buku nota pula hilang. Habis. Jadi perawi yang memperawi dhaif tu panjang Beliau berkata pula ada pun hadis Habib bin Abi Thabit dari Tawus daripada Ibn Abbas daripada Nabi SAW bahawa beliau mengerjakan kusuf gerhana, maka beliau membaca kemudian rukuk, kemudian baca kemudian rukuk, kemudian baca kemudian rukuk, kemudian baca kemudian rukuk, kemudian sujud. Berapa kali tu? 4 kali kan? Ini dan satu riwayat lagi sama seperti itu sungguhnya adalah riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Keduanya adalah riwayat yang hasil dinukil oleh Habib bin Abi Thabit. Sementara meski tergolong siqah terpercaya, walaupun terpercaya, namun terkadang melakukan tadlis, menyamarkan riwayat. Tadlis ni, tahu tadlis tak? Tadlis ni dia tak dengar daripada gurunya tu. Dia mengaji dengan guru dia, tapi hadis tersebut dia tak dengar daripada guru dia. Dia dengar daripada orang lain yang kurang hafazan, yang lemah. Tapi dia kata
orang nampak macam dia riwayatkan daripada guru dia tadi. Katakanlah satu orang hamba Allah mengaji dengan saya Zadul Ma'ad. Dia tak datang satu hari. Dia tak datang satu hari kelas tu, tak datang. Tak dengar pasal solat gerhana. Tapi dia terkenal mengaji dengan saya. Kemudian dia dengar cerita pasal solat gerhana daripada orang lain. Mana kedai kopi mana dia dengar, dia cerita pasal solat gerhana. Lalu bila cerita pasal solat gerhana, dia sebut nama saya. Nampak? Itu dikenal pada tadlis. 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 Sedangkan tak dengar pun pasal tu daripada saya sendiri. Dan pada riwayat ini tidak menegaskan mendengar langsung dari Tawus. Nampak? Tak tegaskan bahawa dia dengar langsung dari Tawus. Maka dia dengar pada orang lain. Maka orang lain tu siapa? Tak tahu. Bila tak tahu, maka hadis tu jadi dhaif, lemah. Sebab tak tahu dia punya keadaan perawi macam mana. Maka terbuka kemungkinan dia menukil dari perawi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu riwayat yang kontroversif dengan riwayat Sulaiman Al-Makki Al-Ahwal yang tadi kita jumpa, baik dari segi penisbatan kepada Nabi SAW maupun dari segi teks hadis. Sulaiman meriwayatkan dari Tawus dari Ibn Abbas bahawa beliau melakukan 3 kali rukuk pada satu rakaat. Dan riwayat Sulaiman tentang jumlah rukuk juga kontroversi dengan riwayat majoriti. Nampak tak? Daripada Tawus ada 2 orang. Satu yang Abi Thabit, Habib bin Abi Thabit tadi. Yang kedua nama dia Sulaiman. Nampak tak? Sulaiman Al-Makki. Guru sama, tapi seorang ni kata 4 kali rukuk, seorang kata 3 kali rukuk. Lepas tu pula yang kata 4 dan 3 ni bersalahan dengan majoriti kata 2 kali rukuk. Jadi ulama hadis kata macam ada masalah ni. Nak pula perawi tu ada masalah hafazan. Perawi ni pula tadlis. Perawi bila tengok banyak sangat ciri-ciri menyebabkan tak boleh pakai ni, dia pun tolak tepi. Ini ulama hadis dikaji macam tu tentang Nabi. Bukan senang-senang kita nak kata hadis ni sahih, dhaif. Cuma zaman sekarang ni sedap je ambil hadis Rejab ni semua ni. Dia hukum sahih oleh guru kami. Sedap. Mesti ada hujahnya. Macam nampak kita baca Jalul Ma'ad ni, ada hujahnya yang diberikan oleh beliau rahimahullah. Imam Allah berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berpaling dari 3 riwayat ini. Nampak? Dia tak pandang langsung 3 ni dan tidak menyinggungnya sedikit pun dalam kitab sahihnya kerana menyisihi riwayat yang lebih sahih darinya, baik dari segi sanad, jumlah maupun akurasi perawi. Masya Allah, hebat eh? Al-Bukhari berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi daripada beliau, riwayat paling sahih tentang salat kusuf dalam pandanganku adalah 4 kali rukuk pada 4 kali sujud. 2 rakaat lah tu. Selanjutnya Imam Al-Baihaqi berkata diriwayatkan dari Huzaifah dari Nabi SAW 4 kali rukuk pada 4 kali sujud, namun sanadnya lemah. Kemudian diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi SAW 5 rukuk pada setiap rakaat, tapi penulis kitab sahih tidak berhujah dengan sanad seperti ini. Beliau berkata sejumlah ahli-ahli mensahihkan semua riwayat dengan berakam besi tentang jumlah rukuk. Tapi ada juga ulama yang sahihkan semua jenis tadi. Mereka memahami bahawa Nabi SAW melakukan salat kusuf berulang kali dan semua sifat tersebut diperbolehkan. Dan ulama berdapat seperti ini adalah Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakar bin Ishaq Ad-Dab'i dan Abu Sulaiman Al-Khattabi. Serta dianggap baik oleh Al-Munziri. Namun pandangan Imam Bukhari dan Asy-Syafi'i yang mengukuhkan salah satu versi riwayat lebih tepat berdasarkan penjelasan terdahulu. Bahkan riwayat ini hanya mengisahkan solat beliau SAW pada hari ketika puteranya meninggal dunia. Maksudnya apa? Riwayat ini hanya mengisahkan solat beliau pada hari, maksudnya pada hari Nabi anak dia meninggal, Nabi solat tersebut. Macam tu. Maka barakallahu fikum, kita kata adakah itu maksud solat gerhana? Tak semestinya. Jadi ada macam-macam versi yang dapat kita kata, tapi semua versi itu tak tepat, kurang tepat menurut Imam Syafi'i dan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Qayyim mengatakan pernyataan tekstual dari Imam Ahmad juga berpegang pada hadis Aisyah sahaja, iaitu pada setiap rakaat 2 kali rukuk. Beliau berkata dalam riwayat Al-Marwazi, aku berpendapat bahawa salat kusuf 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Pada setiap rakaat 2 kali rukuk dan 2 kali sujud.
aku berpedoman pada hadis Aisyah. Kebanyakan hadis menunjukkan hal ini. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Bakar serta para tokoh senior mazhab Imam Ahmad. Abu Bakar siapa dia? Abu Bakar Ismaili. Dan ia juga pilihan Syekh kami Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau melemahkan semua riwayat yang menyelisihi ini dan berkata semuanya keliru. Hanya saja Nabi SAW mengerjakan solat kusuf satu kali saja pada hari meninggalnya putera beliau Ibrahim. Wallahu a'lam. Beliau SAW memerintahkan pada solat kusuf agar berzikir kepada Allah, berselawat, berdoa, memohon keampunan, bersedekah dan membebaskan hamba kalau ada. Bukan bebaskan maid, bukan. Maid tu bukan hamba. Maid tu kita bayar gaji dia. Jangan samakan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Saya buka. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.